Tadi kelas apa Sejarah? BM. Oh, BM, I see. Okay. Yang ada break 15 minutes tu waktu bila? 10 lebih? 10? 11.15 Oh, sampai 11.30. I see. Maksudnya sebelum kelas cikgu tadi break 15 minutes lah Mm-mm. Okay, I see. Cikgu ada bagi homework tak? Tak ada kan? Tak ada. Cuma cikgu masih guna handout yang sama lah. On last Friday, Okay. cikgu masih lagi guna handout tu. Hari ni kita sambung Baik, Cikgu, cikgu. Ya. cikgu rakam yang ni. Ada kan? Nyanyi apa? Macam kalau pelajaran yang lepas yang macam saya tak masuk tu, cikgu ada rakam kan? Ada, cikgu ada save. Cikgu share dalam group parents. YouTube. Dalam YouTube. Alright. Alright, thank you. Okay. Nanti kalau ada yang nak tengok video tu, ada yang cikgu share dengan awak kan? Ada maybe yang cikgu terlepas nak share tu, tapi cikgu ada share dengan parents. So nanti boleh tanya parents, dalam group parents 5 Al-Farabi tu ada, cikgu dah letakkan link for every class. Unless kalau kelas kita macam ada sekali tu yang cikgu terpaksa ajar guna phone tu at one time, itu memang tak ada lah. Other than that, yang mana cikgu buat guna laptop, cikgu dapat record the lesson. Baik, cikgu. Okey, cikgu start dulu dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Amin. Okey. Kita nak sambung lesson yang lepas dalam topik permutation. Cikgu nampak hari tu kita punya discussion hari tu nampak macam quite interesting sampai kita sentuh sehingga ke ATM card punya pin number so that kita faham the purpose of permutation is how do you arrange nanti bila kita nak ambil exam sudah, cikgu nak bagi tahu topik permutation and combination ni dia kan dalam satu topik kan. So apa yang awak punya seniors menghadapi kesukaran adalah, ni cikgu share in advance kesukaran yang many students hadapi adalah bila exam dia tak tahu soalan yang SPM tanya tu sama ada dia adalah permutation or combination. Progression. Kan sebab permutation and combination ni, nama topik ni dia share dalam soalan yang sama. So bila soalan tu tanya masa exam, kita tak boleh nak differentiate ni dia tanya permutation ke combination. Selain kalau cikgu buat drilling dengan calon-calon SPM, bila lagi sebulan 2 bulan nak SPM tu, cikgu akan nampak student akan hadapi masalah nak bezakan. Jadi bila dia tersalah buat soalan, contohnya soalan tu tanya combination tapi dia buat permutation, jadi satu markah pun dia tak akan dapat. Itu kena ingat tu. Dia macam soalan karangan kan, BM kan, dia suruh kita buat karangan let's say surat tak rasmi, tapi awak buat surat rasmi, so memang tak akan dapat markah lah. So dia yang tu kena hati-hati yang tu. So sekarang dah 11.35. Cikgu. Ya. Ni tajuk apa? Awak tak ada ke hari Jumaat itu? Tak ada, cikgu. Okay, cikgu type nama tajuk ini adalah permutation and combination. Permutasi. Bukan permutasi dalam bahasa Melayu. Bukan permutasi dalam bahasa Melayu adalah pilih atur. Pilih atur dan gabungan. Ni nama topik dalam bahasa Melayu. Oh, Ashraf ada. Nama tak nampak. Okey, saya ingat cikgu Manusia dia ada. Manusia dia ada ke? Tak ada. Manusia dia ada lah. Dia dah tanda attendance dia. Ya. Soalan lah tu. Okey. So mesti tidur balik. Kita bersangka baik bulan puasa ni, kita sangka yang baik-baik je. Okey. Tak adalah, pada baru je. So cikgu nak share screen on kita punya lesson yang lepas. Okey, boleh nampak ke guys? Boleh? Boleh nampak Okey, ni soalan baru
soalan baru. Tapi masih lagi handout yang sama cikgu bagi. Cuma cikgu nak bincang kali ni soalan yang keempat dengan 3. Ni leceh ni. Okay. Alright. Boleh baca tak? Nampak tak soalan dia? Kalau ada kertas dia even better. Boleh nampak soalan dia dengan lebih jelas. Okay. So it says here, the diagram shows 7 letters written on 7 cards. So ni macam hari tu lah. Hari tu kita gunakan nama orang, tapi soalan ni dia gunakan card. Jadi sama je cara kita nak susun. So dia kata find the number of permutation. Ataupun dalam soalan SPM dia tak suka guna perkataan macam ni. SPM suka kata find the number of ways of arrangement. Sebab kita susun kan. So SPM akan tanya find the number of ways of arrangement if there is no restriction. Soalan A dia kata sekiranya tiada syarat dikenakan. Okay, now let's recap untuk apa yang kita dah buat hari tu. Hari tu guys, kita belajar cara membuat permutation ni. Cara paling simple lah cikgu bagi introduction dengan cara ambil gambar tu juga kan. Konsep dia macam ambil gambar untuk paradigma. Okay, so sekarang ni kalau jumpa soalan macam ni, first thing first yang kita kena buat adalah kita kena buat sheet. Okay, ni cara paling simple in exam. Awak boleh buat sheet, so kita akan buat sheet. So dalam case ni dia kata there are 7 letters dengan 7 cards. Maksudnya di atas kad-kad ni kad lah ni. Kad 1, kad 2, kad 3, kad 4, kad 5, kad 6, kad 7. Atas kad-kad ni dia dah letakkan huruf. So dia suruh kita susun huruf ni. Ada berapa cara untuk susun huruf. So apa kita buat adalah kita letakkan tempat dulu. Sebab nak susun perlukan tempat. 4, 5, 6, 7. Alright. So ni cikgu recap sambil kita buat ni, sambil kita recap untuk kelas kita yang lepas. So dia kata yang pertama soalan A dia kata there is no restriction. Maksudnya susun tanpa syarat. Susun ikut suka hati lah. Orang Melayu kata susun ikut suka hati kau. Okay, so sekarang ni cikgu akan cakap paling senang adalah kita tengok pada sheet yang pertama dahulu. So dalam banyak arrangement ni paling senang selalunya bila orang nak buat susunan adalah yang paling kiri atau paling kanan. Kita orang Melayu selalunya kita akan mula pada kiri lah, sebab kita menulis daripada kiri ke kanan. Okay, now so what should we do? Kita kata kat sini kita boleh list out semua huruf-huruf yang boleh diletakkan at first place. Maksudnya kita list out all the kemungkinan. So kalau kata ikut lesson cikgu yang lepas, cikgu kata sama ada huruf C or huruf O or M or B ataupun I ataupun N ataupun E. So dekat sini kita kata ada 7 huruf. Okay, selalunya soalan SPM kalau dia kata ada 7 cards tu maksudnya 7 huruf lah kita akan start kat sini. Selalunya lah. Tapi bukan setiap masa, tapi most of the time macam ni cara dia. Okay, and apa kita kata lepas tu? Kita kata kita pilih satu huruf, pilih mana-mana huruf untuk diletakkan pada sheet yang pertama ni. Yang ni ikut pilihan masing-masing lah. Ada orang dia mungkin suka letak huruf, let's say letak huruf M sebab nama dia start dengan huruf M, so dia choose huruf M. So dia kata, cikgu saya rasa huruf M lah letak dekat depan ni. So once you dah pilih huruf M, kita akan wipe out huruf M di atas ni. Okay, it means M telah diambil, M telah digunakan. Okay, so bila kita nak pergi kepada sheet yang kedua, baru kita akan list out huruf-huruf yang masih lagi belum letak tempat duduk. So antaranya adalah C, O, B, I, N, E. Nampak tak? So dia akan jadi so dia akan jadi nombor 6. Okay, sekejap ada orang nak masuk. Ada 2 orang kot. Penting betul tak ada dah. Ke dia terkeluar? Okay, tak apa, bye-bye. Okay, so nampak pattern dia? Ya, dia balik. Set ada. Okay. Alright. Cikgu Amal Rosyadi tak dapat masuk. Ya ke? Kenapa? Cikgu tak ada blok siapa kan? Tak tahu dia. Ke dia salah kelas? Tak. Dia tulis yang kod tu. Lepas tu dia tak letak dash. Lepas tu tak boleh. Lepas tu dia letak juga tak boleh juga. Dia try 9 kali. 9 kali Korang lain buat macam mana? Copy lah. Korang buat macam mana? Copy je kan? Saya copy and paste je. Copy and paste je kan? Copy je tapi dia tulis. Dia type. Dia kat laptop. Copy and paste. So macam mana cikgu nak tolong dia tu? Cikgu rasa tak payah dash, if I'm not mistaken lah. Tak payah dash. Kita punya guys, kod kita masih lagi sama. Ni Anik ni masuk pula. Kod kita masih lagi sama. This is the one.
Cikgu letak kat sini lah supaya awak boleh share dengan dia. You copy and paste this one. Dah, saya dah share dah. Dah share dah Desainnya dia. Dah. Macam nak tolong tu. Aduh, man. Macam mana cikgu nak tolong? Cikgu tak payah tolong? Alah. Tahu. Tak tahu, cikgu tak tahu tak tolong macam mana. Maksudnya dia kena tukar laptop baru lah. Ni dia 9 kali Siapa yang busa dia pasti berjaya. Alright. So cikgu kembali kepada cikgu punya slide tadi. Aiman, berapa kali awak masuk tadi Aiman? Cuba masuk. 9 kali aku. 9 kali Apa masalah dia? Kesalahan kot? Tak tahu lah. Laptop rosak. Laptop rosak. Okay, tak apa. Biasa benda-benda technical ni dia ada masa ni. Okay, now back to this. Okay, so sekarang kita nampak pattern dia lah, nombor semakin lama semakin kurang. Ni cikgu recap balik lesson dari tu So saja kita akan nampak nombor seterusnya akan jadi 5. Dia akan turun lagi jadi 3. Kan? 4, 3, 2, 1. Okay, so nombor-nombor ni dalam exam kita akan kali. Kita akan kali. So okay, so bila kita buat macam ni guys, dalam kertas cikgu bagi ni dia dah bagi jawapan. Jawapan dapat 5040 which is true. Cuma kalau kita tak nak buat jalan kerja macam ni, if you want to use a shortcut, kita boleh buat shortcut lain. Kita boleh tulis jalan kerja dia adalah 7 factorial. Dekat kalkulator tu ada huruf tanda seru, you boleh tekan tanda seru. Pun akan dapat 5040. Okay guys, sekarang ni cara gunakan shortcut factorial ni, cikgu nampak selalunya hanya boleh digunakan pada soalan yang simple macam ni. Soalan yang tidak dikenakan sebarang syarat. Tapi kalau soalan tu bagi syarat, macam hari tu kita buat ada syarat kan, nombor mesti lebih daripada 2000 lah, nombor mesti lebih daripada 4000 lah, dia dah jadi lain. So kita tak boleh simply guna factorial, kita mesti gunakan kaedah lukisan ni. Okay, so kena ingat kalau soalan tu soalan yang kita kata soalan yang mudah boleh guna cara factorial, cara mudah shortcut ni. Kalau dia macam bagi banyak sangat syarat, kita kena buat dash ni. Okay, so kita cuba nak buat soalan B dengan awak. Soalan B dia dah mula letakkan syarat. So apa soalan B kata? Soalan B tulis kat sini. Sekejap nampak tak guys soalan B? Dia kata it starts with a vowel and ends with a consonant. Maksudnya kita masih lagi nak susun 7 huruf. Cuma dia bagi syarat, make sure bila you susun tu, huruf pertama mesti disusun dengan huruf vowel. Vowel ni mesti tahulah. Okay, so cikgu assume semua orang tahu vowel. Kalau tak tahu, maksudnya awak mungkin tak sekolah masa kecil dulu. Awak banyak main. Alright. Now, in this case, cikgu tengok guys, tak ada cara shortcut. Okay, awak tak boleh guna. Cikgu, saya rasa ni saya nak buat 7 factorial. Boleh tak cikgu? Memang tak boleh. Okay, so apa kita buat guys? In this case, kita memang kena guna kaedah dash tadi. Okay, so berapa dash nak kena buat, berapa tempat duduk nak kena buat, kena letak 7. Okay, sebab dia kata ada 7 card. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, dengar guys dalam exam, bila dia bagi case macam ni, bila ada syarat, maka syarat perlu diselesaikan dahulu. Sama macam kita nak masuk universiti kan. Contohnya universiti kata, syarat you nak masuk universiti kami adalah, pertama dia kata awak mesti ada result, saya kata 5A ke atas. So apa awak kena buat? Awak kena ambil SPM, kena pastikan awak dapat 5A ke atas dahulu. So kalau awak buat benda lain dahulu, contohnya awak pastikan duit ada dulu ke contohnya, atau awak pastikan awak beli kereta dahulu ke, sedangkan syarat dia kata adalah nak 5A kan. So sampai bila-bila pun kita takkan menepati syarat. Okay, so bila dia bagi syarat yang kita kena selesaikan dahulu. Nak masuk contohnya, nak masuk MSSG olahraga mesti lepas saringan contohnya kan. So kalau tak lepas saringan memang sampai bila pun tak boleh masuk. Okay, now so syarat sekarang dia kata macam mana? Apa syarat dia? Dia start dengan vowel dan dia end dengan consonant. So dalam kes ni cikgu nampak ada 2 syarat tau. Satu syarat yang permulaan, satu lagi syarat yang bahagian last. So kita mesti settlekan syarat. So cikgu akan buat macam ni guys. Cikgu akan tengok pada tempat yang pertama. Awak pun akan nampak tempat pertama dan tempat terakhir. Ini syarat yang kita kena tepati dahulu. Okay, dia kata tempat pertama ni mesti vowel. Vowel ni awak tahu kan vowel kan? Orang Melayu kata huruf vokal. E-I-O-U. E-I-O-U. And dia kata last kali mestilah huruf consonant.
Okay, now vowel dalam kes ni memang kita tahu A, I, O, U. Tapi untuk soalan ni, vowel kita ada 3 saja kan? Kita ada 3 je. O, vowel, I pun vowel, E pun vowel. So in this case, you only have 3 vowels. Okay? O ataupun I ataupun E. Okay, Zulukman. Katalah awak nak awak dah letak 3 huruf ni kan? Awak nak pilih huruf yang mana duduk kat depan ni? Okey, katalah Zulukman kata dia memilih O untuk letak kat sini. Aiman Rushaidi mungkin pilih huruf lain. Aiman Rushaidi mungkin pilih huruf E. Dia orang nak masuk. Ni je yang cikgu tak suka Meet ni. Nak admit orang masuk Okey. Bila kita pilih huruf O, bila Zulukman pilih huruf O dah tak ada dekat sini guys. O sudah dipilih. So dia dah tak ada. Okey. So sekarang ni ada lagi tak syarat yang kita nak kena buat? Ada kan? Ni syarat konsonan tak buat lagi guys. So kita tengok kat belakang pula. So konsonan pula adalah huruf-huruf selain daripada A, I, O, U. Which is dia. Nak 3 tu kenapa? Macam ni? 3 ni kenapa? Yang 3. Okey, kenapa cikgu tulis 3 kan? 3 ni melambangkan ada 3 kemungkinan huruf yang kita boleh letak. Macam probability lah. Macam probability. Jadi maksudnya dekat sini kan kita tulis O-I-E. Itu menunjukkan ada 3 huruf vowels yang mungkin boleh duduk kat depan. Okey. So untuk consonant, awak kena buat huruf C sebab dia consonant, ataupun M, ataupun B, ataupun N, ataupun ada lagi tak tahu? Tak ada lah. 4 je kan? C, M, B, N. So since awak dah letak sini ada 4 huruf, ada 4 kebarangkalian. So we are going to put 4 dekat tempat ni. Melambangkan ada 4 huruf. Okey, Nabil, awak nak huruf apa kat belakang ni? N. N sebab huruf nama Nabil kan. So katalah Nabil pilih huruf N. Okay, so bila Nabil pilih huruf N, di atas ni kita dah kena wipe out huruf N sebab dia dah duduk dah. Kalau kita ambil gambar, orang tu dah duduk dah tak payah susun dah. Okay. So kalau kata, let's say macam Farhanis mungkin pilih huruf M. Kan? Rosana mungkin pilih huruf C. Ini masing-masing punya pemilihan lah. Okay. Sekarang ni kita dah pilih 2 huruf. Tadi kita pilih huruf O. Lepas tu kita pilih huruf N. Okay guys. Sekarang ada lagi tak syarat? Syarat kita dah settlekan ke belum? Dah. Dah settle kan? Okay, so bila you dah settlekan syarat, kita akan start seperti biasa balik. So you dah settlekan dua-dua syarat. Now let's start dengan tempat kosong yang masih lagi belum buat. Sekarang ni apa lagi huruf yang kita tak masukkan? I-E. Tak ada. Kalau awak cakap IE, maksudnya awak masih lagi buat pasal syarat. Sekarang syarat dah tak ada dah. Sebab syarat dah settle. Start pun dah settle. End pun dah settle. So sekarang bila you nak start dekat tempat kosong ni, kita hanya perlu buat seperti biasa. Sebab syarat kita dah settle kan. Faham tak? C-M-B-I-E. C-M-B-I-E. Very good. So kita akan tulis nombor 5. Sama guys. Macam kita nak masuk universiti lah kan. Dia kata syarat you mesti ada 5A SPM. So once you dah dapat 5 SPM tu kan, rambut nak panjang ke, nak bawa lori pergi universiti ke kan, nak ajak adik-beradik duduk ke, tu belakang cerita. Sebab syarat kita dah memenuhi dah. Okay. So nampak tak 5 ni kita tulis 5 kenapa? Sebab masih lagi ada 5 huruf yang belum disusun. Okay. So bila you wipe out satu huruf, dia akan berkurang lagi. You wipe out satu lagi huruf, dia akan berkurang lagi. You wipe out huruf lagi, dia akan kurang lagi. You wipe out satu huruf lagi, dia akan jadi last akan jadi 1 kat sini. Okay, so all these numbers perlulah dikalikan. Itu kena ingat, jangan tambah. Sebab cikgu jumpa masa exam ada orang tambah. Banyak kali cikgu cakap, jangan tambah, dia buat juga tambah. So masa exam you can always write jalan kerja macam ni. Tak nak buat dash. Kalau tak nak buat dash, awak tulis nombor saja dah memadai guys. Okey, tulis nombor saja. 3 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4. Ataupun kalau nak nampak gempak, you boleh buat macam ni. 3 kali 5 factorial kali 4. Sekejap, ada orang nak masuk. Boleh. Who would that be? Alia Akilau. Sorry, dia masuk awal Alia Okay. Nampaknya guys? Boleh buat macam ni. Okay, siapa nak tanya kenapa cikgu boleh tulis 3 kali 5 factorial ni? 3 sebab vowel. Okay. 4 sebab consonant tadi kan?
Betul Lepas kan? tu 5 Okey. tu yang huruf yang Yang tengah-tengah ni kan? Yes, sebab dia tengah-tengah ni, dia ada ciri-ciri factorial. Nampak tak? Dia nombor yang dikali, semakin lama semakin berkurangan. Awak tengok. 5 kali 4. Last kali, bila dia stop dekat 1 guys, ini adalah ciri-ciri factorial. So, you boleh buat 5 factorial. Ni kalau nak nampak gempak lah. Kalau nak nampak macam struggle, boleh buat macam ni. 3 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1. So, berapa dapat jawapan dia? Kita dapat 12 kali 1000 something kot. 1440. 1440. Yes, 1440. Yes. Okay. So far okay? Boleh kan? Okay, now let's Now let's proceed dengan soalan nombor 3 pula seterusnya. Nombor 3. Okay, nombor 3 pun dia bagi kad juga. Cuma kad yang dia bagi ni dia tak tulis huruf, dia tulis nombor. Okay. Ni mungkin akan nampak kompleks sikit sebab dia pakai nombor. Nombor sebenarnya sudah akan cepat confuse. Okay. Now, dia bagi nombor 3, nombor 5, nombor 2, nombor 6, nombor 4. Dia kata a 3-digit number. Ini kebat ni guys. A 3-digit number is to be formed by using 3 of these cards. Okay, soalan A dia kata, how many different numbers can be formed? Okay, cikgu nak tanya awak. Ada soalan A ni ada syarat tak? Ada Ada syarat. Okay, apa syarat dia? 3 digit number dengan 3 card. Okay. 3 digit number. Lepas tu 3 card. 3 card. Okay. Maksud cikgu yang ayat soalan A ni. Find different numbers that can be formed. Oh, tak ada. Tak ada kan? So kita kata soalan pertama tak syarat. Cuma awak notice soalan ni cuma nak susun sebanyak 3 digit sahaja. So bila 3 digit, kita perlu buat 3 seat sahaja. Okay, cuba tengok balik soalan tadi guys. Soalan tadi tak mention pun berapa digit kan. Dia cuma kata find the number of permutation. Okay, tengok ni guys dalam exam, bila soalan tidak mention. Okay, tengok bila soalan tak mention berapa bilangan cara untuk susun, contohnya dia tak kata 3 digit ke 4 ke kan. Maksudnya kita kena susun kesemuanya. By logic kita kena susun keseluruhannya. Tapi kalau macam dia dah mula mention kat sini, dia kata kita kena susun 3 digit sahaja, maka you kena buat 3 sahaja. Kena ikut apa soalan tu cakap. Boleh? Boleh, cikgu. Alright, very good. Now, cikgu letak 3 ni boleh? Faham Faham. Okay, now first place, berapa huruf yang boleh kita letak? 5. 5. Okay, kenapa 5? Sebab ada nombor Sebab 3. 5 nombor. Kan, 5 nombor 3 ataupun 5 ataupun 2 ataupun 6 ataupun 4. So kita tulis 5 ni guys, bukan sebab nombor 5 ni tau. Tulis 5 sebab ada 5 kad nombor tu. So you write 5. Okay, so let's say cikgu pilih nombor 4. 4 dah dikeluarkan. Jadi the next step akan tulis 4 kat sini sebab ada lagi 4 remaining numbers. 3, 5, 2, 6. Okay, boleh Masalahnya dekat kelas cikgu takkan go into detail sini sebab student dah tahu dah. Sebab kita belajar online, so cikgu kena entertain. Mungkin ada pelajar yang tak tahu yang tengah struggle, tengah tengok sekarang lesson ni, so cikgu terpaksa terangkan in details. Okay, after 5 is 4 and then katalah kita pilih 3 dekat depan ni. Kita pilih 3, so 3 dah wipe out. So the next number will be 3 sebab ada nombor 5, nombor 2 dan nombor 6 yang belum disusun lagi. Okay, so jawapan dia 5 kali 4 kali 3 dapatlah kita sebagai 60 cara. Once you write 60. Boleh? Okay, so in exam, kalau nak bagi nampak cantik, awak nak macam nak ada impression yang baik terhadap untuk pemeriksa tu, awak tulis 60 ways. Okay, kita nak ada 60 cara. So supaya dia nampak. Boleh ke guys? Boleh cikgu. Okay, now cikgu nak proceed dengan soalan seterusnya. Dia kata dekat sini, find, ini soalan B soalan B ada syarat tu guys, soalan ni. Dia kata, find how many different even numbers. Tempat masih lagi 3 tempat. Okay, cuma dia nak menghasilkan nombor yang akan jadi even. Even ni dalam bahasa Melayu adalah nombor genap. 264. 264 kan. 0264. Dapat. So 02468. Tapi dalam kes ni ada 26 dengan 4. Okay, so macam mana ni? Macam mana nak buat nombor genap ni? Ada 3. syarat kan? Macam mana? 3
3. 3 tu letak mana kat depan? Kat sini, kat 3. depan. Sini So, 3. 2, 6, 4. Macam 3, lepas tu Ah, 2. 2. Lepas tu 1 kan? So kalau kali dapat berapa? 6. 6. Dia tulis dapat 36 guys. Ha, dia tulis 36. So ini menunjukkan cara kita berfikir dah salah. Okay? Okay. Tengok guys kita tak faham soalan dengan betul. Dia bukan suruh kita susun nombor-nombor yang even. Dia kata pastikan nombor yang terhasil tu akan menjadi nombor even numbers. Contoh, cuba bagi contoh Umur awak sekarang berapa? 17. 17 Okay, 17 adakah dia even ataupun 16, odd? cikgu, 16. Oh, 16? Oh, juga. Consider 17 lah kan, nak ambil SPM. Tapi awak ambil SPM umur 18, cikgu lupa. Awak ambil SPM umur 18. Saya 17. Okay, now, katalah umur awak sekarang 17. Okay, so 17, adakah dia even? Tak. Kenapa awak kata tak even? Sebab 17 memang odd letak divided by 2. Okay, katalah guys, Cikgu Fuzaimi, umur dia 27 tahun katakan. Okay, Cikgu Fuzaimi ni even ke odd umur dia? Odd. Ya ke? Seriously? Ha. Canok kita even odd tak settle lagi ni. Sebab belakang dia 7. Sebab apa? Sebab Belakang dia belakang dia 7. Walaupun di depan ni nombor even, tapi bila belakang ni jadi odd, nombor akan terus jadi odd. Betul tak? Okay, cikgu punya umur kan? Umur cikgu 36. Even ke odd? Even. Macam mana awak nampak dia even? Sebab nombor di belakang. 3 ni memang odd dekat depan, tapi nombor belakang ni yang menentukan dia even ataupun odd. Faham tak? Okay. Katalah kan umur seorang orang ni umur dia 572 tahun dia hidup lama kan? Ni daripada zaman Empire Turki Uthmaniyah dulu dia hidup 572 tahun. Ni orang ni umur dia odd ke even? Even sebab nombor di belakang. Walaupun nombor di depan ni even, depan ni odd, tetapi bila belakang jadi even, nombor ni akan terus jadi even. So tu konsep dia. Jadi sekarang syarat dia adalah sebenarnya dia nak suruh kita tengok dekat nombor yang last kali guys. Nombor last kali ni you kena make sure dia akan berakhir dengan nombor yang even. Okay, so antara nombor-nombor even adalah nombor 2, nombor 6, nombor 4. Bukan 3 dekat depan tadi guys. Kena ingat. Faham lain ni. Okay, so maksudnya syarat sekarang adalah tengok pada nombor yang last kali. So barulah kita letak nombor 3. Boleh? Boleh. Kan? Okay, now. Sekarang ni kita nak buat macam ni. Kita nak pilih nombor mana? Nombor Mana-mana Katalah mana-mana tu nombor 6 lah. Katakan awak nak nombor 6. So bila pilih nombor 6, kita wipe out nombor 6 kat sini. Okay, sekarang cikgu boleh explain balik tak macam cikgu dapat 3? Kenapa cikgu tulis 3 kan? Okay, 3 ni kita dapat sebab terdapat 3 nombor yang kita listkan dekat belakang ni. Oh, okay. Dia refer kepada berapa item yang kita listkan. Faham tadi masih ingat tak kita buat yang vowels dengan consonant tadi? Bila vowels tu O-I-E, kan kita tulis 3 kan? Sebab ada 3 jenis vowels. Macam ni sebab ada 3 different numbers, so kita tulis 3. Sebab tu cikgu cakap dengan awak guys, bila soalan SPM ni, dia tahu kat mana budak-budak confused. Pasal dia pun cikgu juga kan. Jadi dia tahu, bila soalan menggunakan nombor, lepas tu kita pun akan tulis nombor juga kat sini, nanti orang akan confused. Kan? Dia memang tahu kat mana soft point kita. Alright, so yang tu kena careful. Kalau huruf kita boleh differentiate lagi kan, vowels, consonant kan, atas tak nombor. Tapi bila bawah ni nombor, atas pun nombor, nanti kita akan confuse. Okay, alright. Now cikgu letak 3 sebab ada 3 huruf, and then cikgu dah pilih nombor 6, cikgu dah hilangkan nombor 6. Sekarang cikgu nak tanya awak, kita masih lagi perlu entertain tak syarat? Syarat dah habis kan? So bila syarat dah habis, you start balik daripada depan dan letakkan lagi nombor-nombor yang tak ada. Nombor apa lagi tak ada? 3, 5, 2, 4. So you tulis 4 kat sini. Lepas tu dia akan berkurang jadi 3. Very good. Okay, so nombor ni kita kalilah. So bila you kali 4 kali 3 kali 3, baru kita dapat 36
macam yang soalan ni letakkan tadi 36. Boleh? Boleh. Ya. Ya. Kalau start dari belakang, macam kan dah dapat 3 yang belakang tu. Betul. Lepas tu terus buat yang sebelah dia instead of pergi depan terus. Betul. Okey, sekarang sini cikgu terangkan cikgu tak ada masalah kalau ada pelajar yang buat. Maksudnya sekarang sini apa dia Alia cakap dengan cikgu tadi, is it possible kalau kita menulis begini guys. Kita tulis 4 di sini, 3 kat depan. lepas 3 macam ni kan. Okay, tak ada masalah sebab dalam maths kata kalau kita kali benda kan, dia kalau different position pun tak ada masalah. Betul tak? Okay, cuba kita tahu cuma ni ada cuma. Sebab manusia ni dia hidup ada norm tau. Dia hidup ada orang kata apa? Ada macam makan pakai tangan kanan, betul tak? Lepas tu kalau nak masuk kereta pun you buka handle kereta selalu you guna tangan kanan, nak start engine kereta pun pakai tangan kanan. Kita ada norm kan, kita punya habit. So habit manusia, especially orang Melayu, kita menulis daripada kiri ke kanan. Betul tak? Even kita baca pun different even numbers can be formed. Awak tak baca belakang, awak tak baca form B can numbers even different kan? Jadi cikgu cadangkan kita biasakan start balik daripada depan. Cuma tadi kenapa tadi dia efek markah ke? Dia tak efek markah, cuma dia efek cara hidup nanti hidup awak nampak tak tersusun. Okey. Boleh Cikgu. Okey ya. Cikgu. Kenapa 3 kat tengah sebab dia ikut nombor belakang Bukan. 3 ni dekat tengah. Okey tengok tadi cikgu tulis 4 kat depan ni faham? Faham. Sebab ada 4 huruf sebab kan? ada 4 nombor bawah. Jadi katalah cikgu pilih satu huruf kat ni. Katalah cikgu pilih huruf nombor 5. Katalah 5 nombor yang layak duduk dekat depan. So kita akan wipe out nombor 5, betul tak? Okay, sekarang dah tinggal berapa nombor yang belum wipe out? 3. That's why kita letak 3 sebab ada nombor lagi 3 nombor yang belum dipilih. Okay? Okay guys, ingat soalan yang melibatkan nombor kena tackle betul-betul sebab kita confuse nombor di atas dengan nombor di bawah. Okay, yang tu kena ingat. Ada reason kenapa dia letak nombor 3, nombor 4 ni tau dia sebab nombor-nombor tu kita akan gunakan balik. So dia gunakan nombor yang sama supaya kita confuse. Boleh Alright. Boleh cikgu. So selalunya guys, cikgu akan dapat soalan macam ni daripada students tau. My previous student akan tanya, cikgu ada tak specific formula untuk jawab soalan permutation masa exam? Cikgu cakap tak ada. Okay, sebab soalan permutation ni, sekejap Ifan Zuhaidi, bagus-bagus Di soalan permutation ni, dia semata-mata bergantung pada kita punya IQ. Kan? You kena tahu cara nak menyusun. Kalau you tak ada IQ guys, jadi cikgu cadangkan awak jangan ambil SPM lah. Okay? So it requires IQ. Awak kena tahu, nombor even ni kena tengok seat yang paling belakang sekali. Vowels ni mesti ada 3. Okay? Awak akan tengok soalan lepas ni, cikgu nak share dengan awak soalan lepas ni. Betul-betul memerlukan IQ. Tengok guys, soalan seterusnya. Okay. Dia tulis apa kat sini? Dia tulis ada perkataan atas kad. Perkataan dia adalah history. Okay, sekejap Dia kata history kat sini. Lepas tu dia kata find the number of possible arrangement in a row of all the cards. Ini biasalah. Okay? Soalan pertama mestinya tak ada syarat kan? Kita akan mesti. Tapi soalan B kalau awak baca, find the number of these arrangements in which the letter H and Y. H and Y dia kata are to be arranged together. Together ni maksudnya mesti rapat sebelah-sebelah. Macam kata nak ambil gambar kelas, ada couple kata kita diri sama-sama nak ambil gambar. Tak nak split pun, tak nak ada orang tengah pun. So you kena imagine macam mana couple tu nak ambil gambar. Dia kena sentiasa sebelah-sebelah at many different position. You boleh imagine tak? You ambil gambar kelas kan? Katalah dalam 5F ada orang couple ke? Tak ada? Ada Nuha. Kau. Cikgu harap bukan fitnah Cikgu tak nak Nuha. Nasib. Nuha dengan siapa? Dengan Nasib? Tak ada cikgu, tak ada. Katalah ada couple Katalah ada couple kan. Couple tu kata whatever happen kita mesti ambil gambar bersama Ini tahun terakhir kita sekolah mesti ambil gambar bersama. Lepas tu bila break tengok gambar majalah sekolah benci benci tengok gambar sekolah sendiri. Okay, katalah ambil gambar sama-sama. Bila dia duduk sama-sama, you kena imagine pula tau. Kalau duduk sama-sama tu siapa kiri siapa kanan.
Lepas tu dah tengok siapa kiri sebelah kanan, dekat mana kemungkinan diorang duduk? Dekat tengah-tengah ke? Dekat kanan sikit ke? Dekat kanan sekali ke? Dekat kiri sekali ke kan? Nampak tak soalan tu guys? Jadi soalan macam ni, you mesti ada IQ. Kalau tak ada IQ, awak tak boleh nampak. Couple tu apa? Cikgu sama-sama macam mana? Jadi tak payah belajar lah. Awak boleh terus puasa dan tidur. Aku rasa Noha tu akan doakan benda bukan macam Alright. Nasib, janganlah. Katalah. Kita terus buat soalan B. Okay, terus buat soalan B sebab soalan A senang. So macam mana kita nak buat guys? Ya, betul. Macam biasa, kita mesti letak seat. Okay, so dalam soalan ni ada 2, 4, 6, 7. So kita ada 7 seat. Cikgu akan buat 7 seat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 seat. Okay, tengok ni guys. Soalan ni ada syarat. Soalan dia kata, syarat dia adalah H dengan Y kena sentiasa together. So awak dah mula kena imagine dekat mana diorang boleh together. Okay, so dalam kelas cikgu, selalunya cikgu cadangkan macam ni. Cikgu cadangkan sekejap kita kena assume, cikgu akan assume dekat mana diorang boleh together. So caranya adalah kita akan bulatkan position yang kemungkinan H dengan Y tu together. So kemungkinan H dengan Y together kat sini. Nampak tak? Maksudnya bila you ambil gambar, yang couple tadi tu duduk paling kiri. Ataupun dia tak suka kiri, dia kata kita duduk paling kanan. Nampak sweet duduk paling kanan. Tengah-tengah. Ataupun tengah-tengah lah, bagi satu sekolah tahu. Bagi satu sekolah tahu kita couple. Ataupun dia kata tak naklah obvious sangat, kita duduk kiri sikit lah. Kan? Ataupun dia kata kita duduk sini sikit lah. Kan? Ataupun dia kata you try kat sini lah, I suka kat sini lah kan. So there are many position yang couple ni boleh together. You kena list out all the possibilities. Okay? So ada berapa possibility couple ni boleh duduk sama-sama guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 different position couple ni boleh together. Okay. So kalau kita tulis 6 macam ni guys, awak tengok jawapan dia tulis 1440. Bukan 6, betul tak? Jadi maksudnya dia ada workings lagi tu guys yang kita tak buat lagi. So apa workings yang kita tak buat lagi? Awak notice tak? Cikgu langsung tak letakkan nombor pada atas dash ni, kan? Kan, jadi sekarang ni kita kena buat satu lagi workings kat bawah ni, workings yang khas untuk letak nombor di atas dash. Yang 6 ni apa? 6 ni semata-mata nak bagi tahu dekat mana couple tu boleh together. Itu je. 6 tu dia bagi tahu itu saja, dekat mana possibilities diorang together. Tapi dalam kerja seterusnya kita kena list out dekat mana couple tu akan together. Boleh ke? Boleh So cikgu kena buat lagi sekali. Okay, cikgu kena buat lagi sekali. That 7 different position, tapi kali ni khas untuk letakkan nombor. Okay, faham? Faham Okay, sekarang awak kena imagine guys, dekat mana couple tu boleh together. Awak imagine satu tempat. Tengah-tengah. Nampak depan sekali, kiri sekali. Sini Dikatalah couple tu duduk paling sini. Nak bergambar bersama-sama tapi tak nak cikgu notice. So duduk kiri sekali supaya orang tak nampak. Okay, now ingat workings yang ni guys, kita nak letakkan nombor. Jadi atas dash ni perlu letakkan nombor. So apa yang kita nak kena buat kat sini guys, kejap cikgu highlight sikit. Kita kena letakkan possibilities huruf apa yang nak letak kat sini. Ingat tak tadi, ni tempat H dengan Y kan? Okay, so berapa nombor cikgu nak letak kat sini? 7. 2. Couple 2 orang 7 orang tak tu dah bukan couple 7 orang tu dah solat tarawih dah ramai sangat So 2 lah. 2 sebab ada 2 possibility sama ada H ataupun Y yang duduk dekat sini. Nampak tak? Sebab tu cikgu bulatkan tempat ni, cikgu reservekan 2 tempat ni khas untuk couple ni nak bergambar. Yang lain tak kisahlah siapa nak duduk Yang penting couple duduk kat sini. Okay, katalah H kata, okay tak apalah, I duduk kiri lah kan. So bila I duduk kiri, H duduk kiri, Y kata okay lah, I duduk kanan. So nak tulis nombor apa kat sini? 1, very good. So tempat couple dah settle, baru orang lain boleh duduk. Faham? Okay, bila H dengan Y you dah settle kan, barulah yang lain-lain boleh duduk. Okay, barulah yang lain kata okay, orang lain duduk. So siapa lagi tak duduk lagi? I-S-T-O-R. Okay? So I-S-T-O-R ada 5. Lepas tu 4. Lepas tu 3, 2 dan 1. Dia akan berkurang. So nombor-nombor ni kena kali guys, bukan tambah. So ini kalau kita kali,
kita akan dapat 240 kot. 40 kan? Betul. Okey, nah 240. Guys, cuba tengok jawapan bukan 240. Jawapan tulis 1440. Kenapa? Sebab Kenapa tak sama jawapan kita? ada 6. Kena darat 6. Yes. Dia ada 6 tadi tu kena kali balik. Kalau tak penat lah kita buat tadi kan, tak buat kali 6 ni. So you kena kali balik dengan 6 ni, menunjukkan couple tadi tu, tengok guys couple tadi tu dia boleh duduk dekat 6 tempat yang lain. Sekarang 240 ni masa dia duduk paling kiri tau. Bila couple tak duduk paling kanan pula, you kena buat lagi 240 yang lain pula. So sekarang ni nak senang kita kata kali 6 je. Okay, so workings dia adalah masa exam you tulis 2 kali 1 kali 5 kali 4 kali 3 2 1 kali 6. 6. Ni jawapan dia. Akan dapat dia. Cikgu ya, cikgu Saya dengar. ada soalan. Okey, apa soalan awak? Dia tu kat chat. Oh, ya ke? Okey, sekejap cikgu tengok kat chat Samsul. Syamsul ada soalan dekat chat Oh, Syamsul tak boleh cakap kesian dia. Okey, cikgu boleh ulang balik kenapa dapat satu yang pasangan tu. Okey. Yang ni ke satu? Ni ke soalan dia? Ikut. Okey, cikgu ulang balik Cikgu akan ulang balik kenapa ada satu kat situ. Okey, let's repeat this again. Now, cerita dia adalah couple tadi dia nak duduk, betul tak? So, selagi couple tak settle, orang lain jangan duduk. Orang lain tengok apa kejadiannya couple ni tak duduk-duduk lagi kan. Jadi sekarang ni, awak kena list out kan couple tu. Katalah, cikgu tak boleh sebut nama lah. Katalah couple tu Abu dengan Aminah. Okay, so Abu dengan Aminah, cikgu kata Abu dengan Siti lah kata Abu dengan Siti. So Abu dengan Siti, ni cikgu guna orang betul Abu dengan Siti ada 2 orang. Okay, jadi kita kena list out possibilities 2 orang yang mungkin duduk dekat sini. Okay, sama ada Abu duduk dulu atau Siti duduk dulu. So katalah awak decide ladies first, Siti duduk dulu. Bila Siti duduk dulu, Abu tak duduk lagi kan? Maka seat sebelah kanan ni Abu lah yang duduk. Abu lah yang duduk. So, kita akan tulis 1 ni sebab Abu tu the only one person kepada Siti. Nampak tak? Syamsul faham ke? Dia ada reply tak dekat chat? Dia tak faham. Faham? Okay, very good. Okay, but in this case, kita tak guna Abu dengan Siti kan? Kita guna H dengan Y. So, kalau cikgu guna H dengan Y, awak boleh tulis macam ni lah. Awak boleh tulis H or Y. Katalah H duduk dulu. Lepas tu Y duduk kemudian. Y tu 1. Macam tu. Okay. Pada pilih Y, baru ada lagi 5 huruf tak duduk lagi. Okay. Guys. Awak rasa soalan together ni susah ke senang? Senang. Senang kan? Okay. Satu soalan cukup pernah jumpa. Soalan trial negeri mana cukup dah lupa dah. Ni tahun sebelum 2010 dulu. Dia bagi satu soalan dia senang tau. Soalan dia macam ni. Tengok guys. Cikgu nak bincang dengan awak. Dia bagi soalan dia kata. Dia kata ada seorang pelajar ni dia pasang rak dekat rumah dia tau. Dia baru pasang rak dekat rumah dia, shelf, bookshelf. Lepas tu dia letak 6 buku. Dia letak 6 buku. Cikgu tulis kat sini ada 6 buku yang dia letak dekat rak tu. Okay. So masa dia nak susun 6 buku ni, dia tak kata buku apa tau. Dia kata masa nak susun 6 buku ni, dia kata buku PQS, buku PSI dengan buku bahasa Arab, buku bahasa Arab mesti diletakkan bersebelahan. Diorang tak boleh terpisah. So soalan dia kata cari ada berapa arrangement untuk kita susun ke 6 buku ni. Soalan trial trial SPM, pernah keluar SPM sebelum tahun 2010. Masa cikgu mula-mula mengajar, awal cikgu mengajar SPM tu. Okay, macam mana ni? 6 kursi. 36 ke cikgu? 36. Ke tak? 36. Bukan Jawapan dia 36 betul. Oh. 36. Macam mana kita nak buat kan? Benda pertama you kena buat adalah kita mesti buat 6 kursi. Very good Dalam exam, kalau kita pening macam mana pun guys, kursi letak dulu. Okay? Kalau tak, sampai bila kita akan pening. So, bagi letak kursi dulu. Lepas tu dia kata 3 buku ni mesti together kan? So, you kena imagine lah. You kena imagine lah kat mana buku-buku tu together kan? Jadi,
kita assume lah satu tempat dia together. So, awak bulat-bulatkan macam tadi. Okay, so kita bulatkan. Okay, bulatkan 3 kursi sekali. Bulatkan 3 kursi lagi sekali. Bulatkan lagi. Bulatkan lagi. So, ada berapa bulatan kita buat? 1, 2, 3, 4. 4. Betul Ada 4 kursi. So, kita reserve nombor 4 ni untuk kita kali last kali nanti. Jangan lupa last kali nanti. Lepas tu apa kita nak buat? Susun. Susun kan? 3 kat depan. Yes, lepas tu kita kena buat lagi sekali dash macam tadi. Sebab kita nak letakkan nombor pula. Okay, kena ingat tau guys. Workings permutation perlu ada nombor. Kalau main bulat-bulat je tu bukan matematik lah. Alright? So, katalah cikgu cakap kat sini. Let's say that 3, 1, 3, dia nak duduk tengah-tengah. Katalah, dia duduk tengah-tengah sikit. Let's say that this buku dia nak letak tengah-tengah sikit. Orang yang susun buku ni. So, bila dia letak tengah-tengah, buku PQS, 3, 2, buku 1. PSI dengan buku bahasa Arab ada 3. Betul tak? Lepas susun 1, ada lagi 1, 2, susun lagi 1, ada lagi 1. 3, 2, 1. Ni pattern dia. So, lepas kita dah susun 3 buku ni, dah susun semua, buku dah bukan jadi 6 kan? Buku dah jadi 3 sekarang. Lepas tu susun lah 3 ni. So, cikgu letak kat sini 3. 2, 1. Lompat kat sini 2. Sini 1. Ini pun dikalikan. Nampak tak? Okay? Tadi Alia kata 36 kan? So dapat sudah dapat. Yes, kena kali dengan 4. So you akan dapat 144. 8 8 kejap. 144. Salah. Salah, okey. Cuba dengar. 36 kali 4 is 144 cara. Ni soalan yang SPM boleh tanya kita. Okey, awak follow kan? Follow. Okey, macam mana soalan boleh jadi lagi susah kan? Ada tak soalan yang boleh jadi susah lagi daripada ni? Macam boleh. Boleh kan? Dia pisahkan. Dia pisahkan akan jadi susah. Contohnya macam ni. Oh, Kataan Puteri ni. Puteri. Puteri. Puteri Yasmin. Puteri Yasmin. Kebetulan Puteri Yasmin. Okay. Now, soalan Puteri ni nampak lebih mencabar sebab dia kata kali ni, dia kata the letter P and I are not together. Dia nak buat benda yang not together. Cikgu nampaklah dalam hidup ni kan, nak buat benda yang not together ni lebih susah. Kalau couple kan, nak ambil gambar, ataupun kalau dia bola pass break kan, bola pass break, dia nak ambil gambar, dia nak make sure dia tak duduk sebelah-sebelah. That is even difficult. Betul tak? Tak lah. Seriously. Kan? Sebab bila kita nak cuba bayangkan kat mana diorang terpisah tu, ada banyak tempat diorang boleh terpisah. Mungkin diorang terpisah sebanyak 1 gap. Mungkin dia terpisah sebanyak 2 gap, betul tak? Mungkin terpisah 3 gap. Mungkin dah terpisah 3 gap tu at different position pula kan. Kau kanan, kau kiri, ke tengah sikit ke kiri sikit kan. Dia ada lagi banyak position. Awak tengok guys. Ke sana ke sini. Yes, ke sana ke sini. Awak tengok guys. Kena marah dengan Cik Azmi tu. Tak duduk sebelah. Sebelah kan, okey. Tak apalah. Kita pun nak mengelakkan daripada berlaku benda kemukan. Jadi baguslah terpisah tu kan. Okay guys. So in exam, the least you can do adalah kita buat tempat duduk kan. So ada 6 tempat duduk. 6 tempat duduk. Okay, sekarang kena imagine dekat mana P and I ni not together. So apa cikgu buat? Cikgu imagine macam mana kata kemungkinan dia terpisah sebanyak 1 tempat duduk. Betul tak? Sama ada P kat sini, I kat sini ataupun sebaliknya. Ataupun mungkin diorang ni memang tak suka betul jauh sikit. Aku tak boleh tengok kalau dekat kat sini. Kan? Ataupun mungkin dekat sini. Kan? Ada banyak benda. Ataupun ada banyak. Dah 3. Kan? 4. Ataupun mungkin kat sini kan. Lepas tu kemungkinan dia beralih sikit break tapi nak ke kanan sikit. Kan? Lepas tu macam ni pula. Betul tak? Lepas tu macam ni pula. Lepas tu dia kata katakan kat sini lah kita. Kita kat sini. Kalau kat sini, kalau cikgu buat macam ni boleh tak? Boleh. Kalau macam ni tak boleh guys. Sebab apa? Tak boleh. Sebab tadi dah buat. Tadi dah buat. Jangan ulang benda yang sama. So ke sini tak boleh. So dia macam ni pula. Kan? Lepas tu dia macam ni pula. Kan banyak tu. Lepas tu dia ke sini. Kita kat sini. Kita gaduh kat sini pula. Gaduh kat sini. Ni tak boleh buat sebab tadi dah buat kan. So kalau ke sini, dia pergi paling hujung.
Dah buat tadi kan? So tak boleh ulang. So macam mana? Dia ke sini pula ni gaduh punya pasal Gaduh punya pasal semua orang susah. Ada 10 ni. Banyak, ada 10 betul. Ada 10 different way. Okay, lepas tu kena buat apa? Nombor tak letak lagi kan guys? Nombor tak letak lagi. So kena buat nombor pula. Buat nombor pula kat bawah. Lepas tu kena imagine pula kat mana diorang gaduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, katalah diorang gaduh macam ni. Ni katakan awak kena assume je guys. Assume je macam mana pun. Janji nampak diorang bergaduh. Okay, katalah dia bergaduh macam ni. So bila bergaduh macam ni, awak kena imagine siapa duduk sini, siapa duduk sini. Sebab dia kata P and I kan. So cikgu pun tulis 2 macam ni. Nampak ke warna kuning? Nampak Nampak. PI. So katalah P duduk dulu P duduk cepat-cepat. Lepas tu I pula nak duduk. I ni satu lah, betul tak? Betul. Lepas tu bila diorang bergaduh ni dah settle, barulah yang lain boleh duduk. Okay, so yang lain ada nombor apa lagi? Tadi ada 6. Ada 6 kan? 2 dah duduk. So 4 kan? Sebab 2 orang tadi dah duduk. 4, 3, 2, 1. Ni cerita dia. Cikgu rasa cikgu nak guna different colour baru nampak. 4, 3, 2, 1. Anjing. Sudah kembali anjingnya. Anjing dah datang balik. Anjing Boleh tahu kat WhatsApp tu. Anjing dengar gaduh 4, 3, 2, 1. Dia kalau terlompat macam ni pun tak ada masalah guys. Sebab kita kali tak ada masalah. Do the math. Yes. So bila you kali Dah nak 10. 6 kali 8, 48. Ya, sekali 10. 48 dah 10. Ada 480 cara. 480 cara. Okay. Ini kalau dia susah lah. Dan cikgu kalau ambil SPM dengan awak tahun depan, cikgu tak buat lah cara ni. Kan? Nampak primitif sangat Nampak terlalu primitif. Kau sekolah sikit punya lama 11 tahun, macam ni awak buat SPM jawapan So kau nampak macam budak ni teruk sangat So kalau cikgu jadi awak, cikgu mungkin akan buat cara lain tau guys. Kan? Guys, awak tengok tak? Boleh guna pensel padam. Bukan. Itu pun primitif juga. Kan? Macam ni guys, kalau cikgu jadi awak, kan? Awak tengok tak macam mana guru kelas awak kira attendance? Dia kan, cikgu kelas awak, bila dia masuk kelas, yang dia kena isi dalam buku rekod yang dekat office tu, buku rekod tu tulis bilangan pelajar yang hadir, betul tak? Kan, contoh kalau awak 28, mungkin yang hadir 27, mungkin 26. Tapi bila dia masuk kelas kita, dia ketuk pintu, dia akan tanya siapa yang tak datang hari ni kan? Padahal yang dia nak tulis tu bilangan yang hadir kan. Tapi kenapa dia cari budak yang tak hadir? Senang. Yang tak hadir tu tolak yang hadir. Sebab konsep dia lah bilangan yang sedikit tu lagi senang nak kira, betul tak? Kan? Jadi sekarang dalam kes not together ni susah nak kira tu kan. Tapi yang senang untuk kira adalah together. Dan together lebih senang nak kira compared to not together. Jadi masa exam, kalau kita pandai, bila soalan not together ni keluar, you kira lah yang together dulu. Nanti kita akan tolak dengan not together tu. Faham tak konsep dia? Faham. Kan? Sama macam kita kalau awak pergi VI lah, VI sekolah lelaki kan? Ke sekolah perempuan? VI. Lelaki kan? Tapi awak tahu tak ada perempuan kat situ? Sejat. Cikgu. Cikgu bukan student bang. Aduh tadi. Mati gila. Tak, memang ada budak perempuan. Sekolah dia memang ada budak perempuan. Ada. Confirm mungkin Nas. 14 tahun dulu cikgu pergi, cikgu notice ada budak perempuan kat situ. Dan bila cikgu tanya, rupanya dia orang adalah budak form 6. Sekolah tu ada form 6. Form 6 dia open tu perempuan, tapi tak ramai lah. Kan? Mungkin 2-3 orang ke 3-4 orang ke kan. Jadi kalau kita habislah. Kalau kita dapat assignment nak kira budak lelaki kat sana, lebih baik kita kira budak perempuan. Sebab budak perempuan lagi senang nak kira, betul tak? Lepas tu you tolaklah bilangan budak perempuan tu, dapatlah bilangan lelaki yang ada. Kan? Daripada kira seorang-seorang lelaki kan. 1, 2, 3, 4 kan. Lebih susah, betul tak? Betul salah. Betul salah pula tu, kira balik pada awal. Okay? So kalau jumpa soalan not together, cara paling senang adalah kita kata, jalan kerja kita kata all minus
together, kita akan dapat not together ni nanti. Macam kehadiran kan? Kehadiran, ambil all students, minus dengan yang tak hadir, you akan dapat siapa yang datang. Okay? So, cikgu bagi satu homework untuk awak. Cuba solve on this not together. Boleh tak? Nanti kita akan bincang esok. Okay? Sebab cikgu nampak soalan SPM kalau paling susah pun dia akan pergi sampai ke tahap not together ni. Macam you nak susun buku kan? Buku sejarah dengan buku BM tak nak susun sebelah-sebelah. Sebab awak tak suka dua subjek ni, awak make sure dia tak sebelah-sebelah. Boleh tengok banyak susunan nak buat. Ni kalau ambil gambar raya kan, lagi susah nak susun not together daripada together. Awak ambil gambar parents awak kan. Okay, parents tak boleh duduk sebelah-sebelah. Awak tak suka tengok. Kan, lagi susah nak susun. Itu belum tambah kena marah lagi. Okay, so cikgu habiskan lesson cikgu dekat sini. Kita jumpa esok. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Okay, thank you very much. Cikgu sorry lah lambat tadi. Tak apa. Nanti cikgu share video nanti. Thank you, cikgu. Cikgu, bye. Cikgu. Bye-bye. Selamat. Thank you, cikgu. Bye. Cikgu, saya tak faham cikgu. Yang mana? Yang mana tak faham? Siapa tak faham tadi? Tak faham semua cikgu. Yang mana? Semua. Dari start cikgu. Dari start semalam lagi. Dari semalam. Jadi, Apil. Betul cikgu penat kau tu. Kau patut tanya masa awal-awal kelas tadi. Ini dah habis kelas baru cakap tak faham. Kau kan cikgu kat biasa kan. Cikgu akan bagi balik video kelas Jumaat dengan hari ni. Awak cuba tengok dulu. Boleh ke hari? Boleh. Okey. Boleh. Itu kau tak faham juga besok kita selesaikan. Baik. Okey, Assalamualaikum. Saya nak fahamkan cikgu. Okey.